Okey, Assalamualaikum. So, kita sambung lagi untuk modul booster ni untuk nombor 6 hingga nombor 10. Okey, nombor 6. Raja 5 menunjukkan pelan bagi tanah milik Azmi dan Rogayah yang berbentuk segi empat tepat. Okey, so ini tanah Azmi dan juga ini tanah Rogayah. Kadar cukai tanah di kawasan tersebut ialah 50 sen per meter persegi. Meter persegi kalau kita tulis dalam bentuk matematik macam ni. Jika perbezaan cukai tanah yang dibayar mereka ialah RM180, hitung dalam meter panjang tanah Rogayah. Okey, so yang pertama kita tengok pada tanah Azmi. Ni tanah Azmi. So berapa sebenarnya cukai yang Azmi bayar? Okey, so kalau kita nak tahu kadar cukainya 50 sen per meter persegi. Jadi kita kira cukai untuk tanah Azmi. Okey, so dia punya luasnya 30, darab dengan 10.5 meter, darab dengan kadarnya 50 sen. So, kita akan dapat cukai untuk tanah ni ialah RM157.50. Okey. Kemudian, tanah Rogayah sini sampai sini samalah nilainya 30. Panjang sini tahu tak berapa? Tak tahu. Jadi sini ialah X. Okey, lepas tu sekarang dia kata perbezaan tanah cukai dia ialah 180. Maksudnya tanah Rogayah tolak dengan tanah Azmi, cukainya akan dapat RM180. Jadi tanah Rogayah ni berapa luasnya? So 30 darab dengan X, dapatlah sini 30X. Jadi cukainya 30X. Tanah tanah Rogayah ni. Okey, tanah Rogayah ni dia punya luas dia 30. Darab dengan X, cukainya darab dengan 50 sen. So kita akan dapat 15X lah kan? So 30. Ni macam mana nak clearkan daripada yang tadi? Shift, mod, nombor 3, sama dengan. So 30 darab dengan 0.5, so dapatlah 15. So 15X. Jadi beza antara kedua-dua ni ialah 180. Jadi tanah Rogayah 15X tolak dengan 157.50 akan dapat RM180. Kalau tengok kat sini ada X, ada sama dengan. Okey, mana-mana yang telah menguasai tajuk algebra ni sangatlah bagus. Kalau mana-mana kalau nak semak jawapan ataupun boleh gunakan kaedah shift solve tu boleh. 15X tolak dengan 157.5 sama dengan 180. Dalam matematik ni kita nak cepat dan juga betul. Shift calculate. So kita dapatlah 22.5. So X sama dengan 22.5 meter. Selesai. Hilang tak markah? Tak hilang. Asalkan awak tulis ni. Jalan kerja ni lah jalan kerjanya. Jalan kerja kena tulis. Tiba-tiba muncul 22.5, memang tak dapat nak tolong lah. Tak tahu dari mana dapat. Okey. Selesai soalan nombor 6. Nombor 7. Rajana menunjukkan sebuah pepecah berbentuk prisma tegak dan heksagon sekata. Prisma tegak dengan heksagon sekata, MNOPQR, sebagai keratan rentas seragamnya. Sebuah hemisfera dikeluarkan daripada prisma itu. So, hemisfera ni dikeluarkan. Apa tu hemisfera? Hemisfera ialah separuh daripada sfera. Sfera tu kalau ibarat dia macam mana contoh yang paling senang? Macam bola. Bola tu sfera. Hemisfera separuh daripada bola tu lah. Dia beri tinggi prisma ialah 6 cm. Luas kata rentas seragam prisma itu ialah 30. Dan diameter hemisfera ialah 7. Diameter tu apa? Diameter dari hujung sampai ke hujung. Melalui pusat, kita panggil diameter. Dan biasa kalau kita nak cari apa-apa, kita gunakan jejari. Jadi jejari tu maklumat daripada diameter macam mana nak dapat? Jejari sama dengan diameter bahagi dengan 2.
Jadi 7 bahagi dengan 2 dapatlah 3.5. Jadi jari untuk hemisfera ini ialah 3.5. Okey, so dia tanya hitung isi padu dalam pepejal yang tinggal. Kalaulah lupa macam mana apa rumus isi padu prisma, lagi sekali saya kata boleh tengok pada kulit depan rumusnya. Isi padu prisma ialah luar kata rentas darab dengan tinggi. Luas kerata rentas 30, tinggi prisma ialah 6. Jadi, luas yang tinggal maksudnya macam mana? Kita kira dulu luas yang besar ni tolak dengan luas hemisfera. Jadi, kita ada 30 darab dengan 6. Tolak dengan hemisfera. Kalau dekat kulit depan, dia hanya tulis rumus untuk sfera. Rumus untuk sfera ialah 4/3 pi j kuasa 3. Isi padu. Isi padu untuk sfera 4/3. Tapi ini separuh je. Apa nak buat? Jangan pening. Kita darab dengan separuh dekat depan. Boleh? Okay, kita teruskan kat sini. Jadi rumus kita ialah separuh daripada sfera 4/3 darab pi j. J tadi kita dah cari 3.5. 3.5 kuasa 3. Sama dengan berapa? Apa nak buat? Tekan saja kalkulator daripada mula sampai akhir pun tak ada masalah. So, 30 darab dengan 6 tolak 1/2 darab dengan 4/3 darab dengan 22/7 darab dengan 3.5 kuasa 3 mana? Ni kuasa 3 atas ni. So, tekan shift. Ni, jadi kuasa 3. Tekan saja sama dengan. So, kita akan dapat 90.17. 90.17. Selesai. Selesai dah? Dah lah. Saya ulang balik. Apa yang kita buat? 30 ni, 30 darab 6 ni apa? Ini ialah isi padu prisma yang bentuk apa ni? Heksagon ni. Kita tolak dengan bentuk hemisfera yang dikeluarkan. Ini ialah rumus untuk hemisfera. Terus dapat jawapan. 2 step sahaja. Markahnya berapa? 4 markah. Seterusnya. Soalan nombor 8. Pada satu bulan tertentu, Nabila menerima gaji sebanyak RM1,800 dan komisen sebagai ejen jualan langsung sebanyak RM987.60. Komisen tu apa? Komisen tu dia dapat macam upah. Macam tu lah. Komisen dapat. Ni dapat dia ni. Perbelanjaan tetap dan tidak tetap Nabila pada bulan itu masing-masing ialah RM2,350 dan RM860.90. Nyatakan satu perbelanjaan tidak tetap yang mungkin bagi Nabila. Satu markah. Perbelanjaan tak tetap. Apa dia perbelanjaan tak tetap? Macam-macam ada. Bagi satu je. Okay, apa jawapan yang mungkin awak boleh tulis? Perbelanjaan tak tetap, maksudnya setiap bulan nilainya tak sama. Tak tetap. Apa dia? Good. Barangan dapur. Tulislah. Barangan dapur. Selesai. Dia nak satu je. Atau apa lagi? Mungkin kita boleh tulis bil utility. Bil utility tu apa? Bil api air itulah. Banyak lagi. Okey, seterusnya tentukan aliran tunai pada bulan itu. Aliran tunai ialah kita tengok nilai apa duit yang masuk dengan duit yang keluar lah. Tak muat tulis bawah ni, saya tulis kat atas ni. Jadi, dia dapat duit 1,800 dengan ni. Duit masuk. Duit dapat 1,800 tambah dengan 987.60. Perbelanjaan. Mana tolak? Tolak dengan 2,350. Tolak dengan 860.90. Okey, jadi berapa dapat? Ambil kalkulator.
So, kita dapat 1800 tambah 987.6 tambah, tolak 2350 tolak 860.9. Kan sama dengan, so negatif 423.30. Kenalah tulis negatif ni. Ada yang kata, cikgu, ni duit tak boleh negatif. Kan, ni dah kita nak tengok. Sebenarnya aliran tunainya adalah negatif. Aliran tunai negatif. Dia suruh tentukan aliran tunai kan. So, kita katalah aliran tunainya adalah negatif. Seterusnya, soalan nombor 9. Juara 1 menunjukkan nama ahli daripada Kelab Inovasi dan Kelab STEM yang terlibat sebagai pembantu dalam pertandingan roket air di sebuah sekolah. 2 orang ahli dipilih secara lawak daripada kedua-dua kelab tersebut untuk bertugas sebagai penjaga masa. Cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya seorang ahli perempuan dipilih. Okey, so jumpa saja soalan macam ni. Langkah pertama adalah penting untuk awak tentukan dulu dia punya sample space S. Sepatutnya buat curly bracket. Macam tak berapa nak cantik curly bracket saya. Cantik sikit lah. Okey, kita tengok pasangan dia. Ambil satu persatu. Macam mana nak ambil? Kita tengok J dulu ni. Chart fur ni. Okey, J ni dia boleh berpasangan dengan siapa? J ni boleh berpasangan dengan K. Jadi kita tulis JK. Lagi J ni boleh dengan D. Jadi JD. JS dan juga JA dan JN. JA, JN. Maaflah, tulisan saya tak pernah cantik sikit. Tulis kat sini susah sikit. Okey, selesai dah. Tak ada dah pasangan J. Buat satu-satu. K. Jadi, sekarang kita ambil yang K pula. K dengan siapa? Dengan KD. Lagi KS, K dengan A, dengan K dengan N. Selesai pasangan untuk K, kita ambil D pula. DS, DA, DN. DS, DA, DN. Selesai D, S, SA, SN. Selesai S, kita ada pasangan A dengan N. NA, NA, AN, orang yang samalah. Sebab dia orang. Selesai ruang sampel kita kira. Ada berapa semuanya ni? Kita kira ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 semuanya. Apa nak buat? Jawab soalan. Soalan kata, sibuk warna kuning. Okey, soalan kata sekurang-kurangnya seorang ahli perempuan dipilih. Perempuan, kita ada S dan juga N. Perempuan S dengan N. Yang mana ada S dan N, kita bulatkan. JS, JN, KS, KN, SDS, DN, S, ada N, ada AN. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebarangkaliannya adalah 9. So jawablah kebarangkalian dia adalah 9. Per dengan berapa? Semuanya ialah 15. 9 per dengan 15. Selesai. Hanya untuk kebarangkalian sahaja kita boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk 9 per 15. Untuk tajuk-tajuk lain, sila kecilkan hingga dapat pecahan termudah. Seterusnya, untuk soalan nombor 10. Ini ialah, kita tengok jadual pun kita dah tahu. Ini ialah pendapatan bercukai.
Cukai pendapatan. Maafkan saya. Pendapatan tahunan Zain pada tahun 2020 ialah 52,600. Dia telah menderma 600. Derma ni apa? Ini ialah pengecualian. Pengecualian. Okey, so kemudian kita ada pelepasan kat sini. Untuk nilai pelepasan, kita selalu tengok kalau ada dua nilai, kita ambil yang rendah. Kita akan ambil 9,000, 2,500 dengan 3,000, kita ambil 2,500. 7,000 dengan 6,500, 6,500. 3,000 dengan 1,500, 1,500. Jadi nilai-nilai ini sahaja yang kita akan gunakan dalam pengiraan yang kita dah bulat tu. Okey, so ni banjaran dia macam biasa. Berdasarkan banjaran pendapatan bercukai pada jadual 3, hitung jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar pada tahun tersebut. Langkah pertama, kita kira dulu dia punya pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tolak pengecualian tolak pelepasan. Jadi jumlah pendapatan dia kita ada 52,600 tolak pengecualian 600 tolak dengan pelepasan. Kita ada 9,000, 2,500 tolak dengan 6,500 tolak dengan 1,500. Jadi kita akan dapat nilainya adalah, kita kira 56,000 tolak dengan 600 tolak dengan 9,000 tolak dengan 2,500 tolak 6,500 tolak dengan 1,500. So kita akan dapat nilainya ialah 32,500. 32,500. Okey, ni satu nota yang penting. Untuk kira cukai pendapatan, kita ada dua rebate. Ada dua jenis rebate, iaitu satu rebate untuk zakat. Dalam soalan kita tak ada zakat. So, kita tak perlu tulis rebate untuk zakat lah. Yang kedua, kita ada satu lagi rebate. Sekiranya pendapatan bercukai yang kita kira ni, nilainya kurang 35,000, jadi kerajaan akan bagi rebate cukai sebanyak 400. Nilai ni memang tak diberitahu dalam soalan, jadi kena ingat. Bawah 35,000 akan layak menerima rebate sebanyak 400. So ingatlah. Jadi 32,500 banjarannya berada di sini. Okey, so kita kira cukai dia. Jadi cukai dia kita akan dapat untuk 20,000 yang pertama 150. Terus ambil 150. Tambah dengan kadarnya 3%. 3 per dengan 100. Darab dengan baki dia. Kat sini kita ada 32,500. Tolak 20,000 yang pertama. Kita kira kat tempat lain. 32,500. Tolak dengan 20,000. So akan dapat 12,500. So sini kita darab dengan 12,500. Kemudian tolak dengan rebate ni 400. Jadi kita kira 150 tambah dengan 3 per 100 darab 12,500 tolak dengan 400 akan dapat RM125. Selesai. Selesailah untuk soalan nombor 10. Kita akan bersambung lagi untuk video seterusnya.